Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni tu akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So kalau semalam Bitcoin dah melakukan another history dalam market, iaitu telah pun breakout all-time high yang lepas, iaitu dalam 65k. Now ke mana ke arah pergerakan market, nanti kita akan pergi ke chart, nanti tu akan terangkan. Kemudian untuk hari ni tu akan terangkan juga apa itu ETF future Bitcoin dan ETF BTC. Sebab apa? Kita yang kenaikan untuk semalam, kita mau expected kata efek daripada ETF dan juga another news lah. So nanti tu akan terangkan. Guys, sebelum tu let's go kita pergi review di coin market cap dulu. Untuk di coin market cap, untuk tengok review secara keseluruhan apa yang dah berlaku untuk semalam. So kita tengok untuk performa untuk semalam, kita tengok total market berada di mana. Total market berada di 2.6. Seperti yang dijangkakan, kita expected untuk semalam akan berada di 2.6, dan end of this week mungkin kita baru akan berada pula di 2.7. Kenapa? Dia akan terangkan di chat nanti. Kemudian melakukan peningkatan total market. So total market meningkat 4.32%. Kemudian volume juga meningkat daripada 90 bilion ke 106 bilion. Ini peningkatan market cap disupport oleh volume. Ini kita akan tengok kenaikan yang drastik lah. So itu sebab kita tengok kenaikan total market, kenaikan volume malam 15.3%. Tengok macam BTC dominant meningkat dalam 47.2, kemudian Ethereum 18.5. Ini kita tengok malam berlaku kenaikan yang ketara di dalam Bitcoin dan juga altcoin. Mostly kenaikan yang agak sama, tapi more tertumpu kepada Bitcoin. Tengok harga semasa untuk pagi ini. Bitcoin untuk pagi ini berada di 66k, so peningkatan 3.3% untuk semalam. Kemudian Ethereum melakukan peningkatan 4.1. Sebab tu cakap tadi, kenaikan semalam setara antara Bitcoin dan BTC. Sebab apa kita tengok BTC meningkat, Ethereum juga meningkat, meningkat. Tengok BTC dominan dengan Ethereum tak berubah. Still lagi BTC dalam 47%, sama juga dengan pagi semalam. Kemudian Ethereum pun sama juga dalam 18.81, 18.5. So peningkatan sikit antara dua ni. So ini kita tengok dalam total market meningkat, tengok harga semalam setara kenaikan dia. So ini kita tengok ada both peningkatan dalam Bitcoin dan Ethereum. Itu yang kita nak sebenarnya. Kenaikan Bitcoin akan menyebabkan juga altcoin akan melakukan peningkatan. So itu yang kita nak dalam market secara pergerakan yang lebih sihat lah. So kita tengok harga untuk tadi, kita tengokkan Bitcoin ada 66, Ethereum ada 41k, macam juga dua sepatutnya ada sampai 41k. Tu siapa yang tak ingat dia punya review di Ethereum, itu ada review hari ni ada apa? Hari Khamis, hari Selasa pagi tu ada Selasa pagi ataupun malam tu ada review untuk Ethereum ni, kenapa dia akan 41 dan kenapa dia akan drop balik ke 38. Tu ada detail tu, mungkin hari ni boleh terang kat sikit lagi. So untuk Ethereum kenaikan ialah 6.84%. Untuk Binance 500 mencakap 500 kita dah test, kita now sekali lagi test untuk kita major resistance, iaitu di kawasan 508 untuk Binance, untuk dia punya major resistance yang pertama tu, peningkatan almost 3%. Untuk Ethereum 3% juga kepada 2.10 ke 2.18, tu 3.43%. Untuk di lain XRP 4%, untuk Solana 9-10%, untuk Polkadot 7%, untuk Dogecoin 3%. So untuk Terra Luna 11%. Tu mostly semua melakukan kenaikan yang drastik semalam. Mostly semua melakukan peningkatan. Ini yang kita nak sebenarnya. Kita nak macam juga bila Bitcoin melakukan kenaikan, kita expect juga altcoin juga akan melakukan peningkatan. Cuma kata sometimes Bitcoin akan more drastik kerana altcoin sedikit low lah. Tapi penaikan semalam kita juga kenaikan yang setara disebabkan tengok dominasi BTC still lagi dalam 47. Kemudian kata altcoin juga melakukan peningkatan berdasarkan Ethereum punya dominasi, iaitu daripada 18.1 ke 18.5. So setara kenaikan tu. Itu yang kita nak dalam market. So guys, let's go kita pergi tu. Sebelum tu pergi ke chart, kita tengok lu Fear and Greed Index. So Fear and Greed Index berada di extreme greed di 82. Sebab tu kita tengok FOMO yang banyak dalam market daripada price melakukan kenaikan. Tapi kalau FOMO tak banyak, sebab yang kenaikan ialah more disebabkan oleh kenaikan di ETF future. Nanti apa ETF future tu nanti dia akan terangkan secara ringkas untuk anda faham lah. Kemudian untuk hari ni kita akan tengok news apa yang kata pertama kali kita ada yang ni Grayscale confirm, yang ini satu. Kemudian kita akan ada satu lagi, yang itu yang belum lagi banyak, yang tu belum lagi, yang Elias. Okey, yang semalam kita regak ini antara good news. Kemudian yang tu nak cari tu ada satu
BTC future, dia akan tengok ETF future, dia akan cari dulu latest news. ETF future. Okay, green light. Okay, yang ni. So ini maknanya ini yang menyebabkan kenaikan yang drastic and expected of another add value. So ini Bitcoin future ETF. So ingat Bitcoin future ETF dengan kata Grayscale Bitcoin ETF sesuatu dua benda yang beza walaupun nama yang sama ETF, tapi ingat ETF Bitcoin dan ETF future adalah lain. So apa itu kelainan ni? Dua kata ringkas ni. ETF Bitcoin ni adalah kata kita barat kita beli coin yang betul. So kita ETF ni, apa yang dana dalam ETF ni, dia akan contoh kalau dalam Grayscale ni ada $1,000, meaning dia ada 1,000 words coin ataupun harga yang meaning dia ada Bitcoin. Kalau ETF future kalau dia kata ada 1,000, dia meaning dia tak ada Bitcoin pun. Dia tak ada Bitcoin pun dalam tangan. Tu hanya dia kata pembelian dalam kontrak tu, dia tak ada kata physical, kata senang je, physical buy mengenai Bitcoin. So ini kata hanyalah added value saja di dalam market. Apapun Bitcoin future ni kata bukan yang kita nak sangat sebenarnya, bukan kita yang expected sangat. Kita yang lebih kita nak ialah ETF Bitcoin. So ETF Bitcoin ni untuk ni belum lagi. So expected another wave ke dalam Bitcoin untuk melakukan peningkatan. So kita yang ni dah pas. So now kita tunggu yang ni pula. Sekiranya ini berjaya di kata Grayscale untuk berjaya membuat Bitcoin ETF. So ini yang kita tunggu-tunggukan, Bitcoin ETF. Barulah dua expected akan berlaku lagi kenaikan more yang lebih drastik di dalam Bitcoin. So itulah Bitcoin ETF dan ETF future dan ETF Bitcoin. So anda perlu faham tu dua term yang berbeza walaupun nama yang sama, tapi konsep dia berlainan. ETF future adalah pembelian kontrak, meaning tak ada pembelian fizikal, kita hanya kata beli atas mulut saja. Dan kalau Bitcoin ETF, kita pembelian secara nyata, meaning apa yang kita ada duit, itulah kita ada 1,000, kita ada Bitcoin. Tapi kalau di ETF future kita ada duit tapi Bitcoin tu tak ada, kita hanya ada on paper tapi Bitcoin tu kita tak ada pun dalam tu, meaning dia akan hanya add value dalam market, and then dia akan buat, kalau ETF future ni dia akan menyebabkan kita punya BTC akan more volatile. So kita akan expected more ada kata pergerakan candle yang more drastic panjang naik tu, itulah kita akan expectkan. Tapi kalau ETF Bitcoin, kita akan membuatkan harga Bitcoin kita more stabil di kawasan sesuatu price. So itu kata aplikasi antara dua benda ni, ETF Bitcoin ataupun ETF future. So hopefully Zul dapat terangkan, anda faham itu. Sebab apa Zul pun tak pandai sangat tentang pada fundamental ni, Zul tak expert dengan fundamental. Zul hanya tahu apa sekadar untuk pengetahuan Zul, dan itulah cara Zul untuk terangkan anda. Zul mau kepada technical analysis. So guys, let's go, kita pergi ke chart. So kita dah pun ke chart. Pertama kali kita akan pergi ke total market. So apa yang dah berlaku total market? So macam tu expectedkan semalam, untuk semalam at least untuk semalam kita akan sampai di 2.63 dan total market dah pun sampai 2.63. Now kita expected another, iaitu di 2.78 trillion, meaning ada another move wave untuk naik atas, meaning kita tengok total market akan terus melakukan peningkatan. So peningkatan tu dalam Bitcoin dan Ethereum, hopefully peningkatan yang setara sama juga ni. Kita tengok Bitcoin stabil kalau 47, kemudian Ethereum stabil 18 poin lebih. So meaning kita akan tengok Bitcoin melakukan kenaikan dan altcoin juga akan turut sama melakukan kenaikan. Itu yang kita nak di dalam market. So untuk total market, kenapa kita akan sampai ke 2.7, macam cakap Zul ada terangkan detail tu. Kita swing hold to swing like ini kita ada 1.6 Fibonacci di 2.6, kemudian kita ada 2.6 ataupun 2.6 Fibonacci dalam 2.8 trilion USD dolar. So kita ini berlaku, kita akan ada good pump untuk naik, dan kita akan juga untuk ni mana kita ada major, kita dah breakout, ikutkan kita dah breakout all time high. Sebab macam tu cakap sebelum ni, Bitcoin belum lagi sebelum Bitcoin break semalam all time high, kita tengok total market dah pun breakout 2.48, meaning kita ada confirmation untuk price tu pergi ke 3.3. So now slowly kita melakukan kaitan now untuk Ethereum. Di total market kita expected 2.6 dah sampai, now kita expected sampai 2.8 area, net itu 1.2. So 1.2 barulah kita akan pergi ke 1.6 ke 3.3, meaning kita akan tengok another good pump, ada
another increase value di crypto kita, whatever crypto, Bitcoin dan juga altcoin expected akan berlaku lagi peningkatan. So sebab tu dia expectkan untuk semalam Bitcoin akan melakukan peningkatan yang drastik disebabkan kita juga ETF tu dah launching pada hari Isnin. So ni total market untuk sekarang ni kita hanya layan lagi, expected ada lagi kenaikan. Kita hanya berada ni pertengahan antara support dan resistance ni, kata all time high dan 1.2 Fibonacci, meaning kita untuk total market kita dalam pergerakan price discovery kat mana kita expected 1.2, 2.8 dan 3.3 dan ada dan so on lah. 2.6, 3.6 dan 42 adalah paling tinggi most dalam $7 trilion untuk total market dalam crypto. So peningkatan ni kita akan menyebabkan harga coin terus akan melakukan peningkatan, meaning kita akan mega buran lah untuk sekarang ni. Macam juga bulan 10, 9, 12 kita expected untuk Bitcoin melakukan kenaikan almost 300% daripada kuartal ke 300% daripada lowest yang itulah, ataupun daripada all time high yang lepas, iaitu daripada 65k kita akan ada kenaikan lagi more than 300% untuk ke atas. Itu orang kata base in history punya pergerakan. So total market still lagi melakukan expected untuk 2.7. Hopefully untuk minggu ni kita akan untuk hari Khamis, so hopefully malam ni ada lagi kenaikan yang drastik untuk di Bitcoin. Ataupun kita tengok aja, tapi untuk berdasarkan RSI, stok RSI dah berada di overbought, stok RSI pun berada di overbought, meaning kita perlu cooling down. So cooling down tu macam tak pentingnya cooling down tu sampai bawah, kita expected cooling down pun boleh sampai sini, tapi disebabkan ni dah pun sampai, dia expected dia akan cooling down sedikit bawah, at least pergi balik ke kawasan at least kita nak ke kawasan 50 dan ini pada bawah, barulah kita ada good momentum untuk naik ke atas more drastik. Tapi pun prime still lagi boleh terus melakukan kenaikan sebab apa, kita ada momentum buran yang kuat. So ini yang expectkan 4 hours. So 4 hours ni apa yang boleh berlaku, price ini expected boleh berlaku, kita akan maybe akan buat sedikit consolidation kawasan ni sebelum kita melakukan lagi kenaikan. So apa yang minggu ni, ini hari Khamis, so maybe untuk end of the week sampai hari ni hari Khamis, so 21, 22 mungkin kita untuk 2 hari ni sama ada kita akan tengok another pump ke 27 ataupun kita hanya buat sideway untuk ni untuk habis minggu ni, kemudian sampai ada satu Ahad dan minggu depan baru kita akan ada good pump untuk at least pergi ke 1.2 iaitu di 2.8 trilion. So itu yang tu expectkan boleh berlaku. Sama pun adakah berlaku lagi kenaikan, nanti kita tengok di chart. Sorry, kita tengok untuk di 1 hour. So 1 hour kita tengok macam mana price di RSI dah berada kawasan ni kembali daripada 85 balik kawasan ni, so ada lagi momentum untuk naik. So hopefully untuk hari ni RSI pun dah berada almost cross, so expected untuk mungkin ada lagi another pump naik atas, at least mencakap at least kita pergi ke 2.7 untuk minggu ini, 2.7 trilion, kemudian kita expected baru kita akan ada cooling down yang untuk at least RSI berada balik di kawasan 50. So apapun dia akan update time by time. Kalau anda nak follow, anda follow dia punya Facebook, dan juga siapa kalau dah join domain punya membership, selalunya tu akan update pergerakan tu di dia punya Discord. Discord tu hanyalah kepada membership lah. Siapa yang join membership dia akan dapat link ke Discord. So itu di total market. So malam minggu kita pergi ke Bitcoin, apa yang dah berlaku Bitcoin malam. So kuartal main character semalam, Bitcoin dah melakukan breakout all time high. So ini tengok yang hijau ini, design hijau ni lah all time high lama 64, almost dalam 65. So ini kita kena all time high dah pun breakout semalam. So breakout dah macam kita dah expected pun, sebab apa, kita dah breakout major resistance. Now kita journey to 1.6 ialah kita di 86k. So give and time pernah akan sampai. So pattern pun kita dah sampai tu now untuk di Bitcoin. Apa yang akan berlaku, dah pun breakout. So untuk breakout macam cakap, ini adalah kuartal itu last position yang terbaik kat sini sebab breakout major resistance dah retest. Now next buy anda kalau anda nak buy di Bitcoin, ni adalah good position untuk buy, dah pun breakout 65. So kalau expected, kalau anda nak ini anda boleh bukan not in, anda kalau nak masuk anda boleh in anda punya position iaitu di kawasan ini. Baru lagi breakout, so anda buy breakout. So buy breakout tu anda buy dalam 20 atau 30% untuk expected price tu akan melakukan lagi kenaikan. Sebab apa, kita ada expected sampai 86k, dan sekiranya price tu drop tak masalah, kita buy, bukan buy lock in, kita hold saja dalam market. So expected good untuk Bitcoin banyak melakukan. So apa yang lu tunggu sebenarnya, lu tunggu sedikit retestment tu. Kalau semalam lu punya trade dah pun profit, iaitu lu ambil profit di 66. Sebab apa, tu ada keterangan kenapa price itu boleh sampai di 66. So yang ni tu expected tu iaitu kuasa ni lah, kita sampai iaitu 66.9, 1.6 dah pun sampai. Macam juga tu expected break, kita akan sampai 1.6, kita akan retest. So retest di 1.2 meaning kita breakout major resistance, kita breakout all time high, kemudian kita ada sedikit retest. So retest kita expected 65. So kawasan 65 sekiranya price tu expected untuk hari ni, mungkin kita akan
price tu akan jatuh sikit balik ke kawasan 65 sebelum kita tengok untuk kita akan berlaku sedikit correction ataupun lagi untuk hari Jumaat besok mungkin kita akan ada orang kata sideways lah ke sideways kawasan ni untuk macam juga minggu ni mungkin ada kenaikan 27 ataupun mungkin tidak, tapi Zul more expected untuk 50-50 mungkin kita ada kenaikan ke 27 2.7 trilion, iaitu ada lagi move up untuk ke atas, dan untuk di maybe juga apa yang akan berlaku kita akan buat survey untuk minggu ini sampai hari Jumaat, sampai minggu depan baru kita akan ada good pump untuk kita resting kita punya RSI. Tu RSI semua dah overbought. So dah overbought, so kata bukanlah good momentum untuk naik now untuk kita cooling down kita punya RSI sebelum kita preparation untuk next bulan. Okay, note and next bulan pula, next pump untuk di chart. So ini apa yang tuan expectkan di BTC. So apa yang tuan expectkan lah, kita akan ada retest 65, sama ada retest tak pasti, sama ada retest 0.5 ataupun 0.6. So jika kita ada Fibonacci swing high to swing low, kita dua-dua ada paket kawasan 65, ataupun maybe juga kita hanya akan retest di kawasan 0.5. Now kita hanya retest di kawasan price dah jatuh ke 0.3. Nak untuk expected lagi 0.5 ataupun 0.6. So sekiranya touch 65k, meaning dia akan trigger tu punya another entry untuk leverage. So itu yang tu expectkan. Tu siapa nak buy di spot ni cakap buy juga di spot, whatever price tu sentuh nak balik 65, good position untuk anda re-entry dalam market. Tu kalau kita tengokkan 1 hour untuk Bitcoin, maknanya top right side berada di oversold, price berada di bawah 90, meaning kita akan ada wave naik ke atas. So untuk expected ni cakap kita boleh melakukan kenaikan lagi untuk hari ni. Probably kita akan ada lagi kenaikan untuk ke atas. Tapi as expected more, dia akan retest dulu 65 sebelum melakukan kenaikan. So itu yang as expected. Kalau total market berada di 2.7, ke manakah Bitcoin? So Bitcoin possibility boleh berlaku, kita akan pergi ke 1.2, iaitu 1.2 kat mana? 1.2 adalah 75k. Ini yang Zul expectkan boleh berlaku untuk hari ini. Sekiranya kita tengok total market daripada 2.6 trilion ke 2.7 ataupun 28 trilion, macam juga total market ni possibility untuk berlaku iaitu 2.6 ni pergi turun 2.7, iaitu dalam around 28 yang kawasan tu tanda ni, meaning kita akan tengok, hopefully kita akan tengok masa tu Bitcoin dominant akan meningkat dengan lebih drastik, and then kita akan expect untuk di Bitcoin price boleh price sampai ke 75k. So apa yang tu expected ni kan, tu expected hopefully kita boleh pump untuk besok sampai ke 75k. Kemudian disebabkan kita tengok fear and index dah pun ekstrim, kan banyak buyer, so expected akan ada berlaku pengambilan profit dalam market. So ini yang semua expectkan price sampai ke 75, kemudian kita akan ada big correction, retest balik 65. Mungkin kita tak retest yang kecil ni, kita akan naik dulu 75 barulah retest. So retest ini adalah retest yang sihat, meaning kita akan semua RSI kita akan cooling down, berada di oversold, meaning next untuk bulan 11 kita akan another good pump pula untuk price tu pergi ke 86 dan so on ke atas untuk next bulan 11 dan 12. So itu yang tu expectkan boleh berlaku. So macam cakap, kalau anda buy di kawasan 65, consider good position untuk buy. Sebab apa? Kalau price touch terus menambung, yes, bagus. Tapi kalau price terus naik and expected another good reaction daripada 65 ke balik 75k ke 65k on the good reaction ataupun good entry untuk another long term untuk punya holding di Bitcoin. Itu yang Zul expectkan tu berlaku dah. Sama ada berlaku tidak tak pasti, tapi itu orang kata probability tinggi yang boleh berlaku. Untuk currently Zul hanya tunggu sekarang ni, Zul akan tunggu position 65. Sekiranya ini drop ke atas, Zul akan expect boleh dapat profit ke 75 sebelum dia drop balik ke 60, and another entry lah. Tu masuk 65, take profit 75. Sekiranya ada retestment 65, masuk balik untuk long term, another expected untuk ke 86k ataupun 85k USD dollar untuk satu Bitcoin. Itu yang Zul expectkan boleh berlaku. So apa pun, kalau ada lagi data yang more spesifik, Zul akan sharekan tu dia punya di Facebook nanti, dan di Discord tu pada join market, Zul akan share juga nanti di Discord. So let's go, kita tengok Ethereum. So apa yang dah berlaku Ethereum juga melakukan peningkatan yang drastik. So macam sebelum ni Zul ada terangkan, kita ada falling wedge. So kita ada falling wedge untuk di Ethereum. Possibility kita akan drop balik. So drop tu tak expected drop daripada sini. Macam cakap, Zul expected price itu akan naik dulu, kemudian balukah breakout ke bawah. So untuk ini kita tengok disebabkan kita ultra bulan.
So untuk tengok ni pun chart sepatutnya di Ethereum dah pun breakout kita punya pattern bearish. Ini bermakna kita tak akan tengok kejatuhan bawah ni. Apa yang berlaku, kita akan tengok expected untuk Ethereum akan terus melakukan kenaikan. So kenaikan tu sampai mana? Kita akan expected kenaikan point breaking. Kita akan expected Bitcoin probably boleh sampai price itu dalam kawasan 43 ataupun betul-betul di kawasan dia punya all time high. So Bitcoin dah break dia punya all time high. So now time probably kita akan tengok juga Ethereum akan breakout dia punya all time high. Sekiranya ada lagi sekiranya total market daripada 2.6 naik ke 2.8 dan ada 200 bilion dalam market penambahan, dua sepatutnya kenaikan yang setara di Bitcoin dan altcoin. Tu kita akan sepatutnya ada kenaikan lagi untuk Ethereum, at least touch dia punya all time high ataupun breakout dia punya tahap sebelum cooling down untuk resting semua RSI. Jika RSI semua dah melakukan kata overbought, so overbought tu expected untuk pump naik atas tu sikit suka, tapi apa pun dalam market boleh berlaku kalau ikut kau ni 4 hours. Kalau 1 hour kita ada lagi still untuk melakukan kenaikan ke atas. So untuk at least dia pergi ke all time high. So kalau ada lagi peningkatan total market, kita expected Bitcoin mungkin melakukan kenaikan drastik, kemudian altcoin juga akan turut melakukan kenaikan at least untuk Ethereum sampai 43. Tu lain-lain kan kena di Binance. Binance dah pun retest kembali dia punya major resistance iaitu di 508. Kalau sebelum ni kita dah retest 2 kali kemudian gagal, dia jatuh. Now kita retest kali ketiga. No expected more naik ke atas sebab apa? Ada satu trend line ni. Trend line ni dah pun breakout. Nah trend line ni price targetnya adalah expected sampai di 900. So give and time, aku kata mungkin 1 bulan 2 bulan dia akan sampai 1k. Cuma kata untuk kata short term, siapa dah buy tu good position untuk buy re-entry untuk Binance sekarang ni. Untuk kawasan ni sepatutnya layan saja. Untuk break, kita nak ada confirmation untuk Binance, kita perlu break dulu resistance kita almost dalam 580. Untuk expected price tu akan pergi 1.6 iaitu dalam 1.6. Ini kita akan dua confirmation yang nyata untuk Binance akan sampai ke $980 untuk satu coin. So untuk expected di Cardano sikit rebound. So kita cakap Cardano still lagi, siapa nak buy, good position untuk buy untuk long term. Sama juga di Coty, good position untuk buy untuk long term. Macam mana tengok kita touch kita punya base ada rebound. Touch base rebound. So meaning kita good base punya. Whatever touch adalah good position untuk buy di dalam coin. So untuk Coty dan Cardano. So another coin kita tengok di apa lagi semalam melakukan kenaikan drastik iaitu di Solana. So Solana tu masih tak ada lagi position dalam Solana. So apa yang berlaku dalam Solana semalam? Tengok Solana buat consolidation tu. Consider consolidation Solana. Whatever touch ni adalah good position untuk buy. Iaitu now Solana dah pun kembali test dia punya minor resistance. Breakout ni kita sepatutnya another good pump untuk naik atas sampai ada 275 USD dollar untuk satu Solana. So untuk Solana memang good long term untuk kita simpan dalam long term punya simpan. Seperti orang kata next Ethereum Solana ni kita ibaratkan seperti next Ethereum. So guys, itu yang tu nampakkan malam ni. So apa pun kita tengok kita good buy, enjoy and profit. So macam tu pun sendiri pun dah aku kata dia punya portfolio dah pun touch dia punya 5 digit iaitu 10,000 USD. Itu yang tu tunggu saja. So untuk portfolio kali ni lah 10,000 10.4k. So orang kata good pump untuk Zul and expected untuk Bitcoin melakukan kenaikan drastik lah. Sebab apa Bitcoin berlaku tu, Bitcoin sebelum ni walaupun negatif, now disebabkan juga be patient saja. Walaupun dulu Bitcoin tu negatif sampai $300, now dia dah profit dalam $500. Kesalahanlah Bitcoin telah menyumbang kedua terbesar untuk profit. Pertama Cardano yang $1,000 penyumbang, kemudian Bitcoin dalam 500. So seperti untuk Bitcoin akan melakukan kenaikan drastik ni, give time Bitcoin akan potong Cardano lah untuk dia punya profit. Sebab tu kita ada portfolio, kita tak pergi ke altcoin semua. Kita ada Bitcoin, kita ada Litecoin, kita ada Bitcoin, kemudian kita ada large cap iaitu top 10 market dalam kata whatever dalam price dalam kawasan more than 10 bilion punya coin kita ada. Kemudian kita akan ada juga coin-coin kecil. So menyebab bila kita divide kita punya portfolio dengan cantik tu, kita tak perlu risau. Kalau altcoin naik kita untung, kalau Bitcoin naik pun kita untung. Sebab apa? Portfolio kita itu seimbang di dalam market. Meaning kita tak berada di sebelah Bitcoin saja dan kita tak berada di sebelah altcoin saja. Meaning kita ada dua-dua. So Bitcoin naik kita akan profit, altcoin naik juga profit. Sebab itu pentingnya anda buat portfolio untuk di dalam market crypto. So itu yang saya kata. Ada apa lagi untuk hari ni? Untuk ada request
STPT. So SPTT untuk kita tengok market ni kat mana. So market dia masih dalam Binance nanti kita akan buat SPTT ada request SPTPT okey. STPT USD. So ada di Binance, gua ambil ni untuk tengok macam mana pergerakan dia. So untuk STP ada kita dah subscriber tu tanya adakah lagi good position untuk buy. So kalau ikutkan sini price chart dia agak cantik, so kita akan tarik swing low to swing high. Kita akan pergi 4 hours untuk rectify dia punya high. Yang ini low. So expected untuk sekarang last support ialah di kawasan ini. So whatever price berada kawasan ni, consider good position untuk buy. So untuk yang ni, untuk di STP ni, kalau anda untuk nak buy juga, kalau anda yakin untuk invest, kalau untuk secara teknikal tu nampak satu trend line ni. So sekiranya dia break trend line ini, meaning kita akan expected ada good pump untuk di STPT. Tapi tu tak pasti coin ni coin apa. Kalau sebab anda ada request, tu hanya buat request secara technical. So anda perlu kaji punya fundamental. So breakout ini probably kita akan terus melakukan kenaikan. Kenaikan sampai mana? Kita akan ada major resistance. Untuk kenaikan more drastic, kita perlu break major resistance. Swing high to swing low, kita akan dapat major resistance di kawasan ini. Ini kawasan resistance je. So sekiranya price berjaya break resistance ni, barulah kita akan expected more price tu naik ke atas. Tapi untuk tanda awal untuk dia naik atas adalah bila mana dia break saja trend line hijau ini. So break ini kita expected untuk naik atas. So break mana resistance to major resistance ni kita expected 1.6. Ni dalam price at least dalam $40 sen untuk satu coin. So itu yang di stage bila. Consider chart dia pun pergerakan cantik. So good point untuk sekiranya nak buy. Tunggu breakout ni. To expected breakout ni anda boleh entry market. Walaupun kita jauh sikit daripada support, tapi breakout ni potential untuk dia naik untuk breakout mana major resistance. So guys, itu saja untuk pagi ni. So sekiranya ada sebarang pertanyaan di chat, anda boleh di ruangan komen. Nanti saya akan baca, kemudian next review saya akan buat. So untuk itu yang saya sebutkan, hopefully anda faham apa itu ETF Bitcoin dan ETF future punya perbezaan. Untuk sekarang kita dah launch hari Isnin gitu, kita dah launch US dah launch ETF future. Now kita tunggu another ETF, itu ETF BTC. So anda perlu faham future dan BTC ini satu berlainan. Kata ibarat ETF Bitcoin adalah Bitcoin yang nyata, ETF future adalah kata Bitcoin alam, kata Bitcoin yang hanya tak ada lantangan pun, hanya kata in price saja. So apa yang kita sepatutkan macam kita di leverage lah. Di leverage, kalau anda buy di trading, di leverage, anda masuk position anda letak price, tapi anda tak dapat Bitcoin. Tapi kalau anda di spot, anda letak duit, anda dapat Bitcoin. Itu adalah perbezaan orang kata ETF. So ibarat ETF Bitcoin ni ETF spot. Kalau ETF future ni ETF trading leverage. Itu perbezaan ni. Anda faham future dan spot tu, itu yang kata ETF spot ataupun ETF Bitcoin yang Grayscale nak buat tu more kata penting lah dalam untuk Bitcoin, dan more added value untuk Bitcoin, dan expected more akan melakukan kenaikan di dalam market. So guys, itu saja untuk pagi ni. So thank you for like, thank you for subscribe siapa yang masih baru. So jangan lupa like dan subscribe. Jumpa lagi di next review. Assalamualaikum, bye bye. Everybody get your fucking hands up.